Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kenalkan, saya Muhammad Faris Firdaus bin Fauzi. Saya merupakan Presiden MPP sesi 2020-2021. Syabas dan tahniah diucapkan buat mahasiswa-mahasiswi Asasi Perubatan dan Diploma Ambilan Baharu sesi 2021-2022 ke UNIZA. Saya ucapkan selamat datang ke UNIZA. Di belakang saya ini merupakan bangunan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ataupun dikenali sebagai HEPA. Di sini merupakan dua dewan utama, iaitu Dewan Al-Muktafi Billah Shah, DEPS, dan Dewan Perdana UNIZA, yang mana sekarang ini dewan ini menjadi pusat pemberian vaksin Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Mari kita tinjau apa yang ada di dalam. Ini merupakan bangunan Chancellery UNIZA, yang mana bangunan ini menempatkan pengurusan tertinggi universiti. Dewan Gemilang merupakan pusat bagi pelajar untuk mendapatkan akses alatan sukan yang berada di kolej. Di belakang saya ini merupakan Tasik UNIZA yang melambangkan keindahan alam di kampus Gong Badak. Dan di belakang saya pula merupakan Hospital UNIZA, yang mana hospital ini akan menjadi IJN kedua di negara kita yang bakal dibuka hujung tahun ini. Di sini merupakan pusat equestrian UNIZA yang menempatkan kuda-kuda yang berada di UNIZA. Seperti kuda ini, namanya Balkaza, berbaka Arabian.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan buat mahasiswa-mahasiswi baharu ambilan asasi dan diploma ke Pusat Aktiviti Pelajar UNIZA. Di Pusat Aktiviti Pelajar ini terdapatnya pejabat rasmi Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA serta beberapa bilik untuk kegunaan aktiviti-aktiviti pelajar. Justru itu, selalulah datang ke Pusat Aktiviti Pelajar untuk menjalankan aktiviti anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peringatan kepada mahasiswa, di ruangan komen ada disediakan link pendaftaran kehadiran bagi slot pertama kita pada hari ini. Justru, mohon untuk semua mahasiswa dan mahasiswi mengisi kehadiran tersebut.
mengalukan kehadiran Yang Berbahagia Profesor Dr. Fazli bin Adam, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Sultan Zainal Abidin bersama tetamu kehormat ke dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana binti Abdul Ghaffar merupakan pengacara anda untuk hari ini. Yang Berbahagia Profesor Dr. Fazli bin Adam, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Sultan Zainal Abidin, Ahli Pengurusan Tertinggi Universiti Sultan Zainal Abidin, Ketua-Ketua Pusat Tanggungjawab, Dekan-Dekan Fakulti, Timbalan-Timbalan Dekan Fakulti, Pegawai-Pegawai Universiti. Yang berusaha, Saudara Muhammad Faris Firdaus bin Fauzi, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA sesi 2020-2021. Yang berusaha, Saudara Amirul Haris bin Raziman, Ketua Fasilitator Minggu Mesra Siswa 2021-2022, Pemasukan Asasi Sains Perubatan dan Diploma, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA, Barisan Fasilitator Minggu Mesra Siswa dan rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi baharu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini secara dalam talian untuk mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Sultan Zainal Abidin. Bagi memakmurkan lagi majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Saudara Muhammad Haikal bin Suhairi dari Fakulti Kontemporari Islam untuk mengertai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ke atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Karim, Ya Hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati dan rahmatilah Minggu Mesra Siswa sesi 2021-2022 kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, lapangkanlah dada kami, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Lancarkanlah segala pertuturan kami dan permudahkanlah segala tindakan urusan kami. Semoga dengannya kami memperoleh redha-Mu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan sesi amanat yang akan disampaikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Sultan Zainal Abidin. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Fazli bin Adam untuk menyampaikan amanat beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh, sahabat saya, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin, Ahli Pengurusan Tertinggi UNIZA, Ketua-Ketua Pusat Tanggungjawab, Dekan-Dekan Fakulti, para pensyarah, pegawai-pegawai universiti, yang berusaha Saudara Muhammad Faris Ridwan bin Fauzi selaku Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA bagi sesi 2020-2021, yang berusaha Saudara Amirul Harith bin Raziman selaku Ketua Fasilitator Minggu Mesra Siswa Kemasukan Asasi dan Diploma sesi 2021-2022, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA, Barisan Fasilitator Minggu Mesra Siswa, dan seterusnya anak-anak mahasiswa baharu sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setinggi-tinggi kesyukuran dan kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu dalam majlis mesra siswa sesi 2021-2022 Universiti Sultan Zainal Abidin pada pagi ini, walaupun kita terpaksa adakan secara di atas talian. InsyaAllah ada rahmat tersendiri di atas majlis ini dibuat secara di atas talian, insyaAllah. Di kesempatan ini saya pertamanya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah serta syabas kepada semua siswa-siswi kemasukan diploma kerana telah terpilih dan berjaya dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu UNIZA. Dan saya amat berbesar hati dan menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh semua siswa-siswi kerana telah menjadikan UNIZA sebagai institusi pengajian tinggi pilihan untuk menimba ilmu, dan dengan kehadiran semua anak-anak mahasiswa-mahasiswi warga baharu UNIZA ini adalah amat dialu-alukan oleh keluarga besar Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi suka saya untuk membuat addressing kepada semua mahasiswa-mahasiswi dengan gelaran anak-anak kerana mengambil kira saya juga mempunyai anak saya yang pun sudah melangkaui umur 24 tahun. Jadi saya kirakan semua mahasiswa-mahasiswi yang berada bersama kita pada pagi ini adalah dalam kategori anak-anak saya sendiri, insya-Allah. Dan untuk permulaan kepada ucapan saya pada pagi ini, suka saya untuk mengutarakan 3 perkara teras yang menjadi kepada permulaan kehidupan anak-anak mahasiswa-mahasiswi baharu di UNIZA. Yang pertama adalah tentang kewajipan untuk menuntut ilmu. Jadi kami semua di UNIZA mengharapkan mereka yang telah diberi peluang untuk menjejakkan kaki di Universiti Awam Malaysia untuk mencari ilmu dan beramal dengan ilmu yang dicari, dan dengan amalan itulah akan dijadikan sebagai satu pandangan yang begitu tinggi dan mulia oleh masyarakat kepada kumpulan yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Saran ini telah ditegaskan oleh satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bermaksud menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu Muslim. Sehubungan daripada hadis ini, sebagai anak-anak siswa dan siswi UNIZA mempunyai peranan dan tanggungjawab yang begitu besar kepada diri dan masyarakat. Di sini, siswa dan siswi perlu mempersiapkan diri dengan perubahan iklim kehidupan di kampus, terutamanya pada era pandemik COVID-19. Siswa-siswi dididik supaya menyanjung tinggi nilai dan budaya ilmu dalam membentuk kepribadian tinggi untuk menjadi graduan dan insan kebolehpasaran pada masa akan datang. Setiap pelajar yang diterima untuk melanjutkan pengajian di UNIZA hendaklah diiringi semangat dan tekad untuk mengharumkan nama UNIZA. Ini begitu penting kerana semangat dan tekad ini akan
membentuk kepribadian dan keterampilan seseorang mahasiswa atau mahasiswi sepanjang tempoh pengajian di UNIZA dan seterusnya akan menjadi sebagai duta kecil UNIZA kepada masyarakat di luar sana. Perkara kedua yang perlu ditekankan kepada mahasiswa-mahasiswi baru UNIZA adalah seharusnya menjadi insan yang berketerampilan, saksiah dan jati diri cemerlang untuk mewarisi kepimpinan negara. Setinggi mana pun ilmu yang kita perolehi, yang kita kejar semasa berada di UNIZA, pelajar juga perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran serta nilai-nilai insaniah yang tersedia di alam kampus. Walaupun dalam keadaan proses PDP, iaitu pembelajaran dan pembelajaran akan berlangsung secara talian untuk tempoh terdekat ini, tapi kita yakin bahawa proses untuk membentuk keterampilan diri dan saksiah serta jati diri cemerlang dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi masih akan berlaku dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi agenda ini penting agar dapat menghadapi persaingan dunia luar yang lebih kompetitif, yang bersifat global dan agresif, tambahan pula dengan era pandemik dan norma baru pada masa kini. Semua anak-anak mahasiswa-mahasiswi perlu berusaha untuk menjadi insan yang bukan sahaja berilmu sebagaimana yang dinatakan di poin pertama tadi, malah perlu juga berdaya saing dalam menempuhi era globalisasi yang kian mencabar dan membangun ini. Saya suka untuk menyebut satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh kepada segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah ataupun perkara yang buruk dan keji. Jadi selaras dengan apa yang dinyatakan pada agenda kedua tadi untuk membentuk keterampilan, saksiah dan jati diri yang cemerlang, seharusnya kita saling berusaha ke arah kebaikan dan saling berusaha untuk menghindari daripada perkara-perkara yang membawa kepada keburukan ataupun yang membawa kepada perkara yang bersifat keji dan salah. Perkara ketiga yang harus diberi penekanan oleh semua anak-anak siswa-siswi adalah untuk membina hubungan dan silaturahim yang baik sesama warga pelajar semasa berada di alam kampus. Umum mengetahui bahawa UNIZA adalah sebuah keluarga yang mempunyai ahli yang terdiri daripada pelbagai lapisan dan tahap masyarakat. Namun seharusnya kita membina hubungan yang baik agar keharmonian kampus UNIZA dapat dikekalkan dan diteruskan, dan sehubungan itu peranan mahasiswa-mahasiswi adalah amat penting kerana merupakan warga terbesar di dalam kampus di universiti. Keseluruhan pelajar adalah melebihi 13,000, merupakan satu bilangan yang mewakili keseluruhan populasi universiti yang besar. Jadi peranan dan tanggungjawab ini adalah amat penting dan wajib dimainkan oleh setiap anak-anak mahasiswa dan mahasiswi yang harus diberi tumpuan dan prioriti sepanjang berada di alam kampus. Juga ditekankan di sini untuk semua anak-anak mahasiswa dan mahasiswi untuk memiliki jiwa kental, terutamanya bila kita fikirkan dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ataupun sedang kita alami sekarang ini, perlu kepada satu daya tahan yang tinggi dalam kalangan para mahasiswa, dan kita seharusnya juga membentuk kepribadian dalam cara kita berfikir dengan cara yang matang dan berpandangan jauh dalam menyempurnakan tanggungjawab dengan baik dan sempurna. Selain itu, anak-anak siswa dan siswi perlu melakukan perubahan yang menyeluruh serta bertindak secara positif bagi menjadi siswa dan siswi yang disegani dan dihormati. Saya percaya dan kami percaya di UNIZA dengan segala kapasiti yang ada di UNIZA, merangkumi peralatan, kapasiti pengajaran oleh para pensyarah, staf profesional dan juga staf sokongan yang akan membantu
para pelajar dalam proses menjalani pembelajaran dan pengajaran untuk tempoh selama 2 atau 3 tahun, dan kita juga mempunyai sistem kurikulum yang begitu baik dan memenuhi ciri-ciri kurikulum yang berkualiti dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib akan menjamin kualiti dan mendapat pengiktirafan daripada semua pihak, dan ini akan memastikan program yang diikuti oleh para pelajar ambilan diploma pada tahun ini akan mendapat satu pengiktirafan yang sewajarnya daripada badan-badan profesional dan juga bahagian jaminan kualiti IPTA di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Semua pelajar, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, perjalanan hidup anak-anak semua baru sahaja bermula hari ini melalui Minggu Mesra Siswa dan bergelar warga siswa dan siswi Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi haruslah diingat segala pengorbanan yang telah dicurahkan oleh ayah dan ibu yang telah membesarkan dan memberi pelajaran dengan penuh keringat dan penat agar kita semua menjadi manusia yang berguna dan dapat membela maruah diri dan keluarga tercinta pada masa akan datang. Pastikan anak-anak tidak tergelincir maupun kecundang dalam perjalanan selama 2 atau 3 tahun yang akan mendatang ini, dan haruslah dikuatkan azam dan daya ketahanan diri dalam menempuh apa jua ujian dan cabaran. InsyaAllah, jika bulatkan komitmen dan tekad, satukan usaha dan sanggup berkorban, nescaya perkara yang berat akan senang dipikul, api yang digenggam insya-Allah akan menjadi bara. Belajarlah bersungguh-sungguh untuk menjadi siswa dan siswi yang cemerlang. Pun begitu, jangan sekali-kali alpa dan lalai menjaga maruah diri, keluarga dan nama baik universiti. Sekarang ini, semuanya terletak di bahu anak-anak siswa dan siswi untuk memastikan impian masing-masing menjadi satu kenyataan dan pilihan untuk berjaya berada di tangan semua anak-anak mahasiswa-mahasiswi. Gunakanlah peluang belajar di UNIZA ini sebaik-baiknya kerana ramai lagi calon yang kurang bernasib baik menunggu peluang yang sama, dan peluang yang telah diperolehi oleh semua anak-anak mahasiswa-mahasiswi pada pagi ini haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapat satu pengiktirafan, pencapaian dan pembangunan kendiri pada tahap yang tinggi. Di samping itu, kematangan dan keintelektualan semua anak-anak adalah diharapkan dapat mematuhi semua peraturan Universiti Sultan Zainal Abidin serta berfikiran terbuka dalam mengharungi cabaran semasa berada di alam kampus. Hindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan yang ditetapkan, kerana anak-anak semua adalah merupakan role model kepada masyarakat. Peranan universiti bukan sahaja menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi di sinilah semua anak-anak siswa dan siswi perlu membangunkan keterampilan dan personaliti yang akhirnya dapat melahirkan modal insan yang hebat ataupun yang dikenali sebagai the towering individuals. InsyaAllah sama-sama kita doakan pandemik COVID-19 ini reda secepat mungkin untuk kita dapat bersua muka dan lebih mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama warga UNIZA, dan jangan sekali-kali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesembuhan kepada mereka yang telah dijangkiti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak siswa-siswi yang dikasihi sekalian, akhir sekali suka dinyatakan untuk perhatian anak-anak semua bahawa kita perlu menghasilkan segala sumber tenaga pada setiap peringkat yang diperlukan untuk industri dan sektor pekerjaan. Perak inilah yang akan menjayakan agenda negara dalam usaha untuk membangunkan serta merealisasikan agenda negara dalam usaha membangunkan insan yang berketerampilan. Ingatlah pada hari ini, kami semua di UNIZA mengalu-alukan kemasukan anak siswa-siswi di UNIZA. InsyaAllah 2 atau 3 tahun dari sekarang
pastikan semua anak-anak masih berada di UNIZA dan naik ke pentas untuk menerima segulung ijazah yang akan memberi makna dan memberi keceriaan kepada diri, keluarga dan masyarakat di sekeliling. Saya berharap para pelajar yang berada secara online pada pagi ini dalam program kita akan berusaha gigih sepanjang pengajian di UNIZA dan akhirnya menjadi graduan harapan yang terbilang. Sebelum mengakhiri kalam ini, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Anak Chancellor, awak pelajar dan pasukannya, pihak fakulti, Majlis Perwakilan Pelajar, Jawatan Kuasa Kerja Minggu Mesra Siswa, dan tidak dilupakan juga kepada barisan fasilitator mahasiswa yang telah bekerja keras bagi mengendalikan program dengan jayanya. Mudah-mudahan segala kerja buat dan usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Fazli bin Adam atas amanat beliau sebentar tadi. Diharapkan agar mahasiswa dan mahasiswi memberi tumpuan sepenuhnya dan mengambil isi penting dari amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita menonton video yang telah disediakan oleh pihak media.